Maka saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada kerajaan dan syarikat-syarikat yang telah menyalurkan lebih 100 juta ringgit ke tabung kemanusiaan dan perubatan Palestin untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Saya di kesempatan ini juga saya syabas diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Tambun dan Yang Berhormat Menteri Luar Negeri kerana telah menyuarakan dengan tegas pendirian kita berhubung perkembangan konflik Palestin Israel mutakhir ini dalam sidang kemuncak ASEAN Majlis Kerjasama Teluk GCC di Riyadh dan mesyuarat luar biasa tergempar jawatan kuasa eksekutif Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Jeddah. Yang Amat Berhormat Tambun merupakan pemimpin negara Islam yang paling ke hadapan mengadakan perjumpaan dan perbincangan bersama pemimpin negara Islam yang lain berhubung konflik Palestin Israel. Perjumpaan yang telah dibuat bersama Putera Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman Abdul Aziz Al Saud, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi dan beberapa tokoh ilmuwan Islam. Meskipun menyedari dan menjangka akan ada tindak balas daripada negara barat berhubung kelantaran Malaysia dalam menyuarakan Palestin, namun isu-isu berkaitan kemanusiaan ini melangkaui kesemuanya. Politik perampasan yang berterusan penuh dendam dengan mengambil hak rakyat Palestin dan tindakan Israel yang secara jelas mencabuli undang-undang antarabangsa dan melakukan jenayah perang harus dihentikan dan ditentang habis-habisan. Semoga segala usaha kita ini dapat menyelamatkan keadaan saudara-saudara kita di bumi Palestin, mengembalikan maruah mereka dan menghentikan konflik yang berlaku insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bertuhan. Ini mohon pencerahan, Pin. Benarkah Yang Amat Berhormat Tambun tak cukup kuat untuk membela Palestin seperti tuduhan beberapa pihak sebelum ini? Pelbagai usaha yang telah dilakukan bertumpahan. Kalau kita nak mengharapkan duta yang dilantik ke Timur Tengah, memang tak ada harapan. Yang Amat Berhormat Tambun dalam pembentangan bajet yang lalu ada menukil kisah Umar Abdul Aziz. Saya juga ingin menukil pandangan Al-Qardawi dalam kitabnya bahawa Ibnu Abdil Hakam dalam kitabnya Sirah Umar Abdul Aziz meriwayatkan Yahya bin Sa'id, seorang petugas zakat masa itu, berkata, saya pernah diutus Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin, namun saya tidak menjumpai seorang pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu berkecukupan. Umar memerintahkan lagi, kalau ada orang bujang yang tidak memiliki harta lalu dia ingin menikah, nikahkan dia dan bayarkanlah maharnya. Abdul Hamid sekali lagi menjawab, saya sudah menikahkan semua yang ingin menikah, tetapi di Baitul Mal ternyata banyak juga wang. Sepatutnya kalau kita dah orang bujang pun sudah ditanggung oleh kerajaan, bagi peluang pula untuk kita yang ada isteri tambah 2-3 lagi ditanggung oleh kerajaan. Setuju Tuan Speaker? Inilah prinsip adil dan ihsan yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar Abdul Aziz. Pengajaran bagaimana Umar Abdul Aziz mengurus negara sehingga tidak ada seorang pun menjadi fakir atau miskin walaupun berada di benua Afrika yang sekarang rata-rata rakyat di benua Afrika miskin dan fakir. Pertama, melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Caranya meningkatkan upah kaum buruh setara dengan gaji para pegawai kerajaan atau istana. Yang kedua, menetapkan gaji kepada pegawai kerajaan sebesar 300 dinar dan dilarang melakukan kerja sampingan. 300 dinar itu gaji yang cukup besar pada waktu itu. Jadi kerajaan hari ini untuk supaya rakyat diberi peluang hidup dengan mampu menanggung kos hidup yang tinggi dengan menaikkan gaji minima dari 1.500 kepada 2.500. Cadanganlah. InsyaAllah kalau kerajaan PNBS tak dibuat, insyaAllah kalau PN ambil alih, kita akan buat insyaAllah. Apa perlu tahu? Siapa ahli boleh makluman Timbalan Speaker. Yang Berhormat Kota Bharu, saya sedang meminta penjelasan daripada Timbalan Speaker, bukan daripada Kota Bharu. You pun selalu buat macam tu. No, saya tidak pernah. Kami sedang mengikuti satu taklimat yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi saya minta maaf, tapi saya masih lagi tunggu
penjelasan Parlimunta kenapa hutang harakah masih belum bayar lagi. Sila duduk. Ini lawyer Muhammad apa bodoh Serian. saya cakap. Peraturan mesyuarat Apa lagi 35. Sekejap ya. 36 9/9. Apa yang dibangkitkan oleh Jelutong yang kerap kali membangkitkan isu ini, mengeluarkan perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati. Kami sakit hati terhadap kenyataan Jelutong. Asyik bangkit isu yang tak ada kaitan pun dengan bajet. Sudah-sudahlah. Itu bukan satu isu lah. Bukan Sila satu isu duduk. apa, tiap kali. Sila duduk. Semalam pun dia bangkit juga. Sila duduk. Hari ni bangkit juga. Kami Amaran sakit hati. terakhir, sila duduk. Buat kami sakit hati. 9/C perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan Cukup. bersakit-sakit hati. Sila duduk. Saya mau YB Serian untuk teruskan perbahasan. Dan ini peraturan mesyuarat kena buat rolling, tarik balik. Terima kasih Puan Yang di-Ketua. Tuan Ketua, saya tak puas hati. Izinkan Serian Ini untuk peraturan mesyuarat. Nanti buat usul lah. Dan ini Saya yang sudah berlaku kata tadi itu bukan satu sebab dia isu. bangkitkan. Pertama dia persoal saya bangkitkan quorum. Yang kedua dia bangkitkan balik isu yang telah pun saya jawab semalam. Saya akan buat kenyataan lawan dewan. Tak semesti hari ini, tak semesti esok, bila-bila lah. Kami sakit hati, saya sakit hati pada Jelutong. Jumpa doktor lah kalau sakit hati. Saya minta Jelutong tarik balik je. Minta Jelutong tarik balik, baru saya lembut hati. Saya sudah kata itu bukan satu isu, sila duduk. Isu, saya marah, sakit hati. Saya sudah buat keputusan. Kalau tak puas hati, buat usul. Jadi sila duduk. Kalau tidak duduk, keluar. Sila duduk. Jelutong bangkit balik, saya Masing-masing sudah lupa diri. Dia penyamun pun nak selamatkan diri. Demi rakyat, demi umat, itulah kata hikmah yang menjadi alasan while you loving after the crown. Kau yakin perpaduan bisa bertahan? Jangan setahun, 2 tahun nanti bercakap.